Hai, kita belajar santai-santai di tepi air terjun. Sudah lama kita PKP sentiasa menghadap komputer, maka cikgu pilih satu tempat yang indah, okay? Itu tempat yang dicipta oleh Tuhan untuk kita santai-santai, okay? Dan juga belajar. Jadi tajuk apa yang cikgu nak ajar, sebenarnya ramai sudah tahu bahawa kan batik, okay? Kita pakai batik, kita pergi ke sekolah pakai baju batik setiap hari Khamis ke. Tetapi adakah anda tahu macam mana buat batik? Okey, kalau tak tahu, jom masuk kelas cikgu akan ajar tentang batik, teknik-teknik batik, apakah bahan yang digunakan untuk batik dan sebagainya. Seni kraf batik tingkatan 5. Okey, seperti biasa, anak murid kena memahami prinsip seni batik. Lepas itu, baru ke peringkat eksplorasi dan aplikasi proses seni batik bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas seni batik. Diikuti dengan peringkat penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan peringkat yang akhir sekali ialah di mana murid pandai membuat penghayatan terhadap hasil produk seni batik dengan menggunakan bahasa seni dan juga pemikiran seni visual. Okey, setiap hari kita pergi ke sekolah bagi guru memakai baju batik, okey, dan juga terdapat banyak produk batik seperti batik sarung, okey, batik yang digunakan untuk craft contemporary, okey, dan juga batik bed, okey, dan sebagainya. Jadi, apakah anda faham tentang batik? Okay, hari ini cikgu akan kongsi ilmu pengetahuan tentang batik. Sebenarnya, batik merupakan salah satu jenis tekstil yang sangat popular di Malaysia dan menjadi antara sumber warisan terindah yang perlu dihargai. Apalagi sumber warisan yang popular di negara kita selain daripada batik, juga terdapat seni tembikar, juga terdapat seni ukiran, terdapat seni tekatan dan lain-lain. Tetapi hari ini kita bincangkan tentang seni batik. Negeri mana yang popular ataupun negara menjadi perintis kraft batik iaitu dari negeri Kelantan dan Terengganu. Namun, batik kini sudah semakin berkembang dan diusahakan oleh ramai pengusaha di seluruh negara. Okey, cikgu nak cerita sikit. Kalau zaman dahulu kita hanya gunakan batik sebagai kain sarung, okey. Kini batik sudah menjadi pilihan peminat fashion kerana motif dan warnanya yang eksklusif, okey. Keindahan craft tradisional ini boleh dilihat dari segi kreativiti dan kehalusan penghasilan motif yang sangat cantik. Mari kita tengok motif-motif yang dihasilkan oleh mereka batik, okey, di mana terdapat ini warna-warna yang menarik dan juga eksklusif dan juga mempunyai kehalusan dari segi garisan. Okey, sangat halus walaupun menggunakan lilin. Okey, susunan motif yang dihasilkan juga memaparkan nilai estetika yang sangat tinggi. Seterusnya, kita lihatkan prinsip asas seni batik. Keindahan sesuatu kraft dapat dilihat sama ada daripada bentuk atau susunan motif yang dihasilkan. Okey, kita lihatkan corak-corak ini. Mempunyai motif-motif yang mempunyai nilai estetika dan juga susunan yang tersendiri. Yang ini disusun secara abstrak, okay?
secara abstrak, iaitu tidak formal, dan juga yang ini dia disusun secara agak formal, okay? Dan proses batik ini dia bermula dengan lakaran, diakhiri dengan menjemur. Jadi bagaimana? Mula-mula dia kena melakarkan lakaran di atas kain, kemudian diikuti dengan proses melilin gunakan janting. Lepas itu baru peringkat mewarna, kemudian sapu dengan sodium silikat, kemudian barulah proses membuang lilin dengan soda ash, dan akhirnya menjemurkan kain di bawah matahari. Jadi itu maksudnya terdapat ada beberapa proses, tetapi batik ini dia juga batik dihasilkan melalui proses melilin dan mewarna kain putih. Okey, sudah cikgu sampaikan tadi, proses perwarnaan lazimnya dibuat secara sapuan atau pencerupan. Okey, ada satu semasa membatik, jalinan juga difokuskan, iaitu jalinan pada batik lukis menimbulkan kesan irama dan pergerakan. Begitu juga dengan bahagian daun dan batang yang dilukis seakan-akan meriuk serta menjalar. Jadi jalinan ini mempamerkan kelembutan dan kehalusan seni batik. Kepelbagaian motif dan warna yang digunakan menghasilkan yang menarik. Okay, kita lihat gambar ini, terdapat batang ini yang menjalar, okay, dan juga meriuk, okay, menimbulkan pergerakan. Sebenarnya kita sudah belajar bahawa garisan yang bengkang-bengkok ini boleh menimbulkan pergerakan ataupun irama. Jadi garisan ini sudah diaplikasikan iaitu pada bahagian batang tumbuh-tumbuhan dan juga daun-daun ini. Jadi jalinan yang diaplikasikan adalah menarik dalam bahagian menghasilkan produk seni batik. Okey, yang ini biasanya seorang ni akan keluar pada seorang SPM, iaitu akan tanya, dia bagi gambar raja, lepas tu akan tanya mana bahagian kepala kain, okay, pengapit kepala kain, badan kain, gigi kain dan kaki kain. Jadi anak-anak murid ini kena belajarlah bahagian-bahagian ini yang tertentu, okay, supaya anda tidak salah jawab soalan objektif. Seterusnya kita pergi tengok bahagian motif-motif seni batik. Okay? Memang cantik kan motif ini ya. Jadi agak-agaknya apakah motif yang digunakan? Kalau sekali pandang itu mungkin tidak dapat tangkap. Okay? Tapi meneliti, okay, memerhati dengan teliti. Oh, sebenarnya ini adalah motif seekor gajah, di mana ada gabungan flora dan juga fauna. Kemudian juga ada bahagian adalah gabungan motif yang abstrak, tetapi warna-warna yang digunakan adalah menarik dan produk seni ini mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Okey, terdapat beberapa jenis motif batik yang menarik dan mengikut cita rasa pengguna di Malaysia. Motif yang sering digunakan berunsurkan flora. Flora ialah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Fauna adalah berkaitan dengan segara haiwan. Kemudian geometri adalah berkaitan dengan bulatan, segi empat tepat, segi empat, segi tiga, okay, dan sebagainya, dan juga abstrak. Jadi motif-motif ini sebenarnya disusun secara berdiri pun boleh, kisi-kisi pun boleh, berjalur-jalur dan melintang dan menyerong pun boleh, terpulang kepada mereka grafik, iaitu atas cita rasa diri sendiri. Seterusnya kita kaji flora, motif flora. Okey, ini adalah contoh motif flora. Apa itu motif flora? Flora ini adalah yang unsur flora yang menjadi motif batik seperti bunga, daun, ranting, putih dan kuntung bunga. Motif-motif ini juga digunakan secara tunggal ke, menjalar ke, ataupun bertelabur.
Motif fora pada batik sarung disusun secara mendata. Nombor 4 ialah motif pucuk rebung juga digunakan untuk menghiasi di bahagian kepala kain sarung. Contoh-contoh motif seperti pucuk rebung, daun siti Fatimah, bunga teratai, pohon ara, bunga mawar dan juga bunga terepok. Itu ialah kajian tentang motif fora. Ini adalah contoh-contoh fora. Biasanya seorang auditif kertas 1 juga akan tanya tentang nama-nama fora tersebut. Kita lihat contoh-contoh produk seni batik. Produk ada banyak. Contohnya baju kurung, sarung bantau ataupun sapu tangan pun boleh, ataupun beg. Kini batik tidak hanya digunakan sebagai kain sarung, tetapi penghasilan batik yang bercorak contemporary dengan olahan motif yang semakin mendapat tempat di hati pengguna. Batik kini digunakan sebagai hiasan untuk mencantikkan sesuatu orang. Batik juga digunakan untuk pelbagai barang kosmetik, fashion, pakaian dan aksesori diri. Contohnya alas meja, sarung cushion, beg, kasut, pakaian, cadar, selimut dan sarung bantal. Penghasilan iaitu langkah pertama, kain dipasang pada penidang dan diregangkan. Lakakan motif di atas kain dengan menggunakan pensel 4B ataupun 6B. Panaskan campuran lilin dan dama. Sediakan janting mengikut saiz yang diperlukan. Mengapa kita perlu campurkan dama? Sebab tujuan campur dama ialah supaya lilin tidak patah retak semasa menjanting. Seterusnya langkah mewarna, iaitu kita mulakan proses menjanting mengikut lakaran pada kain. Pastikan garisan dicantum dengan kemas. Setelah selesai menjanting, warnakan corak mengikut warna pilihan. Proses mewarna perlu dilakukan segera untuk mengelakkan warna tidak sekata. Seterusnya, sekiranya mahasyarikat ialah mematikan warna supaya warna itu tidak runtuh. Kemudian cuci kain dengan air bersih untuk menghasilkan kesan sodium silikat dan lebihan warna. Barulah kita pergi ke peringkat untuk rebus. Merebus kain dengan air panas yang telah dicampur soda ash. Jadi kain direbus untuk menanggalkan lilin pada kain. Seterusnya, keringkan kain di tempat yang teduh. Keringkan kain itu di tempat teduh. Kemudian jadi itu adalah, lepas itu kita sudah nampak hasil akhir, iaitu batik janting yang cantik dan menarik. Jadi tugasan yang cikgu nak bagikan kepada anak murid ialah iaitu hasilkan lakaran motif batik untuk baju kurung. Tak kisahlah baju kurung moden ke, baju kurung tradisional pun boleh. Mula-mula kita menentukan subjek matter. Kita pilihkan subjek matter bunga raya, sebab bunga raya ni melambangkan kebangsaan. Bunga raya ini adalah motif fora. Ingat, fora bukan fauna. Lakaran motif batik, iaitu subjek matter, pilih bunga raya. Ini ialah lukisan realistik. Sebenarnya lukisan realistik kena lukislah. Tapi jangan ditunjukkan sebagai foto ini. Kalau tugasan yang sebenar kena lukis 100% lukisan ini. Dan seterusnya ialah perkembangan idea. Dari bunga raya itu kita boleh ambil bahagian stigma, dia punya bunga, dia punya batang bunga. Lepas tu kita cantum, jadikan satu corak yang menarik. Kemudian corak inilah digabungkan dan dihasilkan sebagai corak batik. Ini ialah motif corak batik yang dipilih.
yang akan dibuat di atas baju kurung ataupun baju ni lah, baju kurung moden. Baiklah, begitulah tentang tajuk batik yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Sebelum mengundur diri, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada viewer ataupun penonton yang sentiasa memberi sokongan padu kepada channel Cikgu Liew. Kalau anda rasa video ini sangat bermanfaat dan juga menarik kepada anda, Cikgu Liew ni memohon selamat datang ke channel Cikgu Liew. Thanks for watching. Mohon like, share dan subscribe. Dengan itu, jumpa lagi pada video yang akan datang.